Hello, Assalamualaikum. Bertemu kita lagi dalam subjek Pendidikan Kesihatan tahun 3 di bawah topik Bantu Mula. Buka buku teks kamu pada muka surat 96. Mari kita belajar. Baiklah, kita lihat dahulu standard pembelajaran untuk hari ini. Okey, pertama, membincangkan cara memberi bantu mula untuk kecederaan ringan. Kedua, mengaplikasi kemahiran bantu mula untuk kecederaan ringan. Baiklah, kita lihat dulu apakah maksud bantu mula. Okay, bantu mula ialah bantuan permulaan yang pertama sekali diberikan kepada mangsa sama ada yang tercedera atau yang mengalami kemalangan atau sakit mengejut sebelum bantuan paramedik. Okey, apakah maksud paramedik ni? Paramedik ni maksudnya orang yang pakar dalam bidang perubatan ya. Okey, contohnya sebelum ambulan datang, sebelum doktor ataupun doktor perubatan yang memberi rawatan kepada kita. Baiklah, sebelum kita lihat pada rawatan bantu mula untuk kecederaan ringan, kita lihat dahulu jenis-jenis kecederaan ringan yang telah kamu pelajari. Okey, pertama sekali, jenis kecederaan ringan ialah luka kecil, calar, seterusnya bengkak, melecet dan lebam. Okey, ini adalah jenis-jenis kecederaan ringan. Okey, sekarang kita akan belajar cara untuk membuat rawatan awal ataupun bantu mula untuk kecederaan ringan ini. Okey, baiklah. Kita lihat pada rawatan bantu mula yang pertama untuk jenis kecederaan ringan luka kecil dan juga calar. Okey, apa yang perlu kamu lakukan jika terkena luka kecil ataupun calar? Okey, pertama sekali, kamu harus mencuci luka dengan air yang bersih. Okey, kedua, sapukan larutan antiseptik pada luka. Larutan antiseptik ni apa, cikgu? Okey, larutan ini biasanya kamu boleh beli di farmasi. Okey, fungsi larutan ini ialah untuk menutup kamu punya luka tadi daripada pembiakan kuman. Okey, seterusnya, balut luka dengan kain yang bersih ataupun penampal luka ataupun plaster. Baiklah, seterusnya kita lihat pula pada rawatan bantu mula kedua, iaitu untuk jenis kecederaan ringan melecet ataupun blister. Okey, melecet ni biasa berlaku pada diri kita sendiri, betul tak? Apa yang harus kita lakukan? Okay, pertama sekali, cuci luka dengan air bersih dan biarkan kering. Okey, dah cuci tu kemudian biarkan kering. Pastikan air bersih ya. Okey, kedua, pecahkan gelembung. Biasa kalau ada melecet ni dia akan ada gelembung, betul tak? Jadi, kena pecahkan gelembung tersebut. Ketiga, sapukan antiseptik. Antiseptik tadi supaya kuman tidak membiak dekat tempat luka tadi, betul tak? Okey, keempat, balut guna bandage ataupun plaster supaya luka melecet tidak terdedah dan dijangkiti kuman. Okey, kita lihat pada rawatan bantu mula seterusnya iaitu lebam. Yang ini dipanjang sikit ya. Baiklah, apakah dia rawatan bantu mula untuk lebam? Okey, pertama sekali, rehatkan bahagian yang mengalami kecederaan ataupun yang lebam tadi. Maksudnya tidak gerakkan bahagian yang cedera ataupun bahagian yang lebam tadi. Maksudnya biarkan dia rehat. Kedua, tuam sejuk selama 10 minit selang 2 jam. Maksudnya dalam masa 2 jam tu, selang 10 minit kamu kena tuam sejuk. Tuam sejuk guna apa ni? Dia guna ais ya dalam bekas ni. Baiklah, seterusnya, selepas kamu tuam sejuk tadi selama 10 minit, kamu harus balut kawasan yang tercedera ataupun yang lebam dengan kain balutan yang bersih. Okey, keadaan ini bertujuan untuk mengenakan tekanan pada anggota yang tercedera. Okay, bila kamu balut luka tadi ataupun lebam tu, kamu akan rasa tertekan kan? Dia akan bagi tekanan pada anggota yang tercedera. Baiklah, seterusnya selepas kamu balut kaki tadi, apa yang perlu kamu lakukan? Okey, tinggikan kedudukan anggota yang tercedera melebihi aras jantung. Tengok pada gambar ni, nampak tak? Dia tinggikan kaki
dari aras jantung. Maksudnya kalau kita baring tu, kaki kita kena tinggi sikit daripada paras jantung kita. Okey, akhir sekali, rujuk pengamal perubatan seperti doktor untuk rawatan lanjut. Kita risau takut ada benda yang tak nampak kat dalam, jadi lebih baik kita berjumpa dengan doktor. Okay, baiklah murid-murid, tadi kamu dah lihat cara rawatan bantu mula untuk jenis kecederaan ringan. Okey, apakah akan terjadi jika lebam tidak dirawat? Kita fikir apa yang akan terjadi kalau lebam tu kita tak bantu awal. Okey, kemungkinan berlaku kepada sakit yang lebih serius jika lebam tidak menunjukkan tanda-tanda untuk sembuh selepas 2 minggu. Kalau kita tak buat rawatan awal tadi, kita tak tahu mungkin lepas 2 minggu apa pasal tak warna dia tak berubah ya. Okey, apakah kemungkinan yang terjadi? Okey, mungkin ada tulang yang patah ataupun mungkin ada jangkitan kuman. Okey, baiklah seterusnya kita lihat pada apakah yang penting sekali jika berlaku kecederaan ringan dan bagaimana nak lakukan rawatan tu. Rawatan bantu mula tadi. Okey, pertama sekali kamu kena sentiasa tenang jika berlaku sebarang kecederaan. Kedua, lakukan rawatan bantu mula untuk jenis kecederaan ringan tersebut. Okey, sama ada mangsa tu sendiri buat rawatan bantu mula ataupun orang yang berada di sekeliling kita. Okey, seterusnya, dapatkan rawatan selanjutnya di klinik atau hospital berhampiran. Baiklah, kamu dah belajar tadi rawatan bantu mula untuk jenis kecederaan ringan. Okey, sekarang kita ulang kaji. Okey, kita lihat adakah kamu faham atau tidak apa yang telah kamu belajar. Okey, lengkapkan cara merawat kecederaan luka kecil. Okey, lihat pada gambar yang pertama. Okey, yang ni jika berlaku luka kecil, okey, pertama, cuci luka dengan apa dia? Air bersih ataupun air kolam? Jawapannya ialah air yang bersih. Dua, sapukan apa pada luka? Okey, sapukan antioksida ataupun sapukan antiseptik? Jawapannya ialah sapukan antiseptik pada luka. Baiklah, akhir sekali, ketiga, balut luka dengan apa? Dengan kain bersih ataupun dengan kapas. Balut luka dengan kain yang bersih. Okey, baiklah murid-murid, itu saja pembelajaran kita untuk hari ini. Okey, semoga kita berjumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum.